Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai buat pentafsiran untuk pelajaran yang kedua. Dan hari ini kita akan masuk ulang kaji untuk pelajaran yang ketiga. Sebab lepas ni kita akan buat pentafsiran untuk pelajaran yang ketiga pula. Jadi sebelum kita buat pentafsiran untuk pelajaran yang ketiga, kita akan buat ulang kaji dulu. Okey. Hari ini kita akan tengok pelajaran yang ketiga, iaitu kelahiran yang dimuliakan. Baik, Mak Alin harap semua sudah bersedia. Jadi jom kita sama-sama mengulang kaji pelajaran yang ketiga. Baik, untuk pelajaran yang ketiga kita ada 3 bahagian. Yang pertama ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahagian yang kedua, ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Dan bahagian yang ketiga ialah penjaga Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk hari ini kita akan ulang kaji bahagian yang pertama, iaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai anak yatim. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Baik, Nabi Muhammad dia dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab apa? Sebab ayah dia dah meninggal ketika mana ibu dia mengandungkan dia. Ayah dia dah pun meninggal. Jadi bila dia lahir, ayah dia memang tak ada. Okey, dia dah jadi anak yatim. Okey, dia hanya ada ibu sahaja. Okey. Bila Nabi dilahirkan? Okey, Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, pada tarikh dia 12, bulan dia Rabiul Awal. Okey, pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Semasa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, suasana sekelilingnya tenang dan diterangi cahaya. Api sembahan orang-orang Majusi di Rom dan Parsi yang selama ini menyala tiba-tiba terpadam. Jadi apa yang berlaku bila Nabi nak dilahirkan? Okey, semasa Nabi nak dilahirkan, okey, oleh ibu dia, okey, apa yang berlaku ialah antaranya ialah suasana di sekeliling tenang. Okey, keadaan di Mekah tu tenang. Tenang. Okey, tak ada kacau bila, tak ada bunyi bising, tak ada benda yang menyakitkan kepala orang. Okey, semua orang rasa senang, hati rasa tenang, hati rasa lega. Okey, dan diterangi cahaya. Dan kota Mekah diterangi cahaya, terang, cerah. Okey, waktu Nabi lahir tu. Okey, dan api sembahan orang-orang Majusi. Okey, orang-orang Majusi ni dekat Rom dengan Parsi ni, depa tak sembah Allah. Depa orang kafir lah. Okey, depa kafir, depa tak sembah Allah, depa sembah api. Okey, depa sembah api. Jadi api yang depa duk sembah tu besar. Okey, api tu besar dan selama bertahun-tahun tak pernah terpadam. Tapi tiba-tiba bila Nabi dilahirkan, api tu tiba-tiba terpadam. Okey, api tu tiba-tiba terpadam. Info menarik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah bersempena dengan peristiwa tentera bergajah. Okey, yang ni kita dah belajar dah dalam pelajaran 2. Kita dah belajar dah bagaimana Abrahah berasa cemburu dengan Kaabah yang orang selalu kunjungi. Okey, dan dia buat gereja
tapi orang tak pi pun dekat gereja dia. Jadi dia marah, dia bawa tentera dia, tentera bergajah ke Mekah untuk memusnahkan Kaabah. Tetapi Allah hantarkan burung ababil dan musnahkan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah ni. Okay, kita dah belajar dah semua ni dalam pelajaran 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersih dan harum. Okey, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lahir dah bersih dah. Bersih dah daripada kekotoran, tak ada kekotoran darah ke apa ke, bau busuk darah ke dekat badan dia ke, tak ada. Okey, dia dilahirkan bersih dan bau wangi. Okey. Bau wangi, tak ada bau ayam ketuban ke, bau darah ke melekat kat badan dia, tak. Dia lahir bersih dan bau wangi. Macam tu. Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasa gembira dengan kelahirannya. Dia membawa Nabi yang masih bayi itu mengelilingi Kaabah. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang bermaksud yang terpuji. Jadi datuk kepada Nabi Muhammad, okey, ayah kepada ayah Nabi Muhammad, okey, Abdul Muttalib ni rasa seronok sangat dengan kelahiran Nabi Muhammad ni. Okey, dia rasa seronok Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad waktu tu bayi lagi. Lahir dia terus datuk dia bawa dia keliling Kaabah, tawaf Kaabah. Dia punya seronok, dia bawa pergi tawaf Kaabah. Bawa Nabi Muhammad yang bayi lagi tu, dia bawa keliling Kaabah, tawaf Kaabah tu. Dan kemudian dia bagi nama kepada Nabi Muhammad, iaitu Muhammad. Okay, apa maksud Muhammad? Muhammad, macam mana yang dah ditulis kat sini yang berwarna merah ni, Muhammad maksud dia ialah yang terpuji. Okay, Muhammad maksud dia yang terpuji. Apakah perkara-perkara penting yang kita perlu ingat daripada ulang kaji ni? Ialah yang pertama, Nabi dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab apa? Dia lahir dah jadi anak yatim sebab ayah dia meninggal sebelum dia dilahirkan. Waktu dia dalam kandungan mak dia lagi, ayah dia dah meninggal. Jadi lahir ayah tak ada, hanya ada ibu saja. Jadi dia lahir dah jadi anak yatim. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, bila Nabi dilahirkan, Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Okey, apa yang berlaku ketika Nabi lahir? Suasana Mekah jadi tenang dan bercahaya. Okey. Dan api sembahan kepada puak-puak Majusi di Rom dengan Parsi tiba-tiba terpadam. Okey, yang keempat, Nabi Muhammad diberi nama Muhammad. Apa maksud Muhammad? Yang bermaksud yang terpuji. Okey. Okey, maksudnya Nabi Muhammad ni adalah orang yang terpuji sebab banyak pujian yang boleh diberi kepada Nabi Muhammad sebab dia adalah orang yang baik, akhlak dia pun baik. Jadi banyak pujian yang boleh diberi kepada Nabi Muhammad ni. Sesuai dengan nama dia Muhammad, yang itu bermaksud yang terpuji. Datuk Nabi Muhammad iaitu Abdul Muttalib sangat gembira dan membawa dia mengelilingi Kaabah. Okey, itu perkara kelima. Dan perkara keenam yang kita perlu ingat daripada ulang kaji ini ialah Nabi dilahirkan dalam keadaan bersih dan berbau harum, bau wangi. Okey, itu ni adalah 6 perkara yang patut kita ingat daripada sesi ulang kaji ini. Baik, jadi banyak maklumat yang kamu dah dapat daripada sesi ulang kaji ini. Jadi Mak harap kamu boleh ingatlah apa yang dah dipelajari dalam sesi ulang kaji ini. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.